Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan disambut meriah setiap tahun bagi memperingati hari ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turut hadir bersama memeriahkan majlis kehadiran Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia. Bertemakan Al-Falah Pemacu Malaysia Madani menjadi simbol manifestasi dari intipati ajaran Nabi Muhammad dan merupakan tema yang sangat signifikan dalam memacu umat di negara ini ke arah kejayaan. Majlis pada tahun ini telah menobatkan seorang penerima anugerah perdana dan 6 orang penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penerima anugerah ini dipilih berdasarkan disiplin ilmu yang diceburi serta diterima oleh masyarakat dalam dan luar negara. Datuk Haji Kipli Haji Yassin merupakan anak kelahiran Sarawak, jaya menerima anugerah tokoh perdana Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan. Episod perjuangan berdakwah ke tanah bumi Kenyalang bermula sebagai pensyarah di Universiti Malaya dalam bidang Usuluddin. Pada 1 Mac 2010, secara rasminya, beliau diberi tanggungjawab menjadi Mufti Negeri Sarawak yang bertoleransi dalam menyampaikan mesej Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya, dan juga terima kasihlah kepada Kerajaan Malaysia atas pemilihan sebagai tokoh perdana anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, dan ini adalah merupakan penilaian mereka atas sumbangan bakti yang telah kita lakukan, khususnya dalam konteks saya di negeri Sarawak, dan juga sumbangan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Datin Haja Aminah Zakaria merupakan antara salah seorang penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijrah bersamaan 2024 Masihi. Beliau merupakan penyampai ilmu dan maslahah wanita dari kacamata Islam di saluran radio dan televisyen tempatan. Saya rasa sangat bersyukur pada Allah yang mana apa yang kita lakukan selama ini adalah ikhlas semata-mata kerana mencari keridhaan Allah, kerana menyedari bahawa umat ini mestilah dibimbing, disantuni dari semasa ke semasa. Maka saya telah mewakafkan hidup saya, diri saya, harta benda saya, fikiran saya untuk menyantuni umat ini. Michael Tong Wai Siong atau lebih dikenali sebagai Uncle Mike adalah figura bapa kepada 3 anak lelaki Melayu yang membesarkan mereka sejak kecil tanpa mengira batas agama dan budaya. Bila diberi rezeki untuk membantu orang, sebab nak membantu orang pun kira Tuhan yang bagi rezeki tu. So bila Tuhan anugerahkan rezeki untuk membantu orang, so kita go lah, bantulah seikhlas yang boleh, dan kepada semua tanpa mengira apa kaum, apa sempadan semua. Terima kasih pada Uncle Mat sebab menjaga kami dalam 17 tahun ni dan memberikan kasih sayang pada kami bertiga. Terima kasih Uncle Mat. We love you. Sekalung tahniah kepada kesemua penerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1446 Hijrah 2024 Masihi. Pastinya Malaysia hari ini juga nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penerima anugerah Maulidur Rasul 2024 dengan membawakan tema Al-Falah Pemacu Malaysia Madani. Kita percaya ini merupakan salah satu tema yang sangat signifikan bagaimana sebenarnya kita nak mencipta kejayaan, keseimbangan di dunia dan juga di akhirat. Dan apatah lagi, setiap penerima tersebut setiap tahunlah pastinya ada kisah mereka untuk diberikan sebagai inspirasi, ilham apa perkara yang mereka lakukan dalam usaha untuk membangunkan ummah, membantu kita juga dalam memajukan ekonomi negara dan bersama juga masyarakat. Dan sebab itu kami sangat berbesar hati pada pagi ini kerana kami menerima kehadiran salah seorang penerima anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 2024 yang bahagia, Datuk Haji Abdul Jamal Tun Haji Sakaran. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Datuk. Tahniah terutamanya. Syukuran dia tahniah. Terima kasih. Baik, sememangnya ini adalah satu anugerah yang saya percaya memang
memberi pengiktirafan kepada mereka yang banyak sekali berjasa. Apatah lagi dalam kita nak menyiarkan syiar Islam itu sendiri. Kalau boleh, sedikit kita kongsikan di awal permulaan Datuk sendiri, perasaan kan bagaimana sebenarnya apabila dikabarkan bakal menjadi salah seorang daripada penerima anugerah untuk tahun ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Ya, pertama-tamanya kami merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah SAW dan mengucapkan jutaan dan penghargaan terima kasih kepada kerajaan Malaysia di atas anugerah Alhamdulillah anugerah Maulid Rasul pada tahun ini. Dan Alhamdulillah ini adalah satu iltizam kepada kami untuk terus menyumbang dalam syiar Islam dan membangun umat melalui masjid, insya-Allah. Dan apabila Datuk bercerita berkenaan dengan masjid ni, Datuk, mungkin sedikitlah. Saya percaya sebab setiap penerima ni ada kisahnya. Datuk, bagaimana dengan masjid di Sabah ni, Datuk? Ya, baik. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ni telah dibuat sejak 25 tahun yang lalu, yang mana mempunyai pelbagai program inovatif dan juga progresif dalam bentuk dakwah, pendidikan, ekonomi sosial dan pembangunan ummah. Alhamdulillah dapat diimarahkan sebaik mungkin. Alhamdulillah dari segi bidang dakwah kami mempunyai macam masjid yang lain biasa, kuliah maghrib dan subuh, dan audiensnya ya kebanyakan yang pencen macam saya juga ni, iaitu golongan senja yang kami istilahkan golongan senja, yang lifespan-nya terhad. Jadi kami mengorak langkah ke masa depan, iaitu di dalam melahirkan generasi pelapis, iaitu kami gelarkan iaitu anak-anak matahari terbit. Makanya kami tubuhkan 7 buah sekolah di Masjid Bandaraya, iaitu sebagai golongan pelapis masa depan syiar dan masjid umat Islam, iaitu anak-anak mempunyai lifespan 30 to 50 years. Di masa depan mereka akan jadi jemaah dan pendukung masjid yang dari kecil hingga ke tua. Apa yang ada hari ini sudah tua baru kita ke masjid, tapi kita ingin mengurak langkah ke masa depan dengan menyediakan pelapis generasi akan depan. Jadi di sekolah kami mempunyai 7 buah sekolah, hampir 800 murid. Kami mempunyai yang pertama sekolah rendah agama sejak 23 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah ribuan anak-anak yang lahir dari madrasah ini. Yang kedua kami mempunyai 2 special school, iaitu Akademi Quranis dan Akademi Intervensi, khusus untuk anak-anak istimewa dan OKU, iaitu anak-anak autism, yang peka, yang buta, yang Down syndrome. Kurikulumnya kami ambil daripada UM dan dari USIM dan juga Yayasan Fakih. Yang mana anak-anak ini khususnya yang istimewa ini belajar, lalu yang buta menggunakan e-braille. Jadi ini adalah satu pendedahan kepada anak-anak yang banyak tersisih di dalam arus pembangunan masyarakat dalam bidang pendidikan. Jadi alhamdulillah dengan adanya Akademi Quranis dengan mempunyai sistem established daripada universiti-universiti yang telah kami ambil kurikulumnya, dapat memberi pendidikan yang itu kepada anak-anak kita dari segi ibadah dan bidang agama. Alhamdulillah anak-anak autism yang kami bimbing di sini sudah berjaya memasuki madrasah tahfiz, sudah berjaya membuat karya mereka dipaparkan di Galeri Negeri Sabah. Dan anak-anak istimewa KU ini dan juga autism sebenarnya mempunyai super memory, super intelligence, tapi mereka ini perlu dibimbing. Mereka akan boleh jadi pencipta di masa depan. Dan ini perlu kepada kami untuk mengadakan sekolah-sekolah ini. Dan yang paling penting juga kami mengadakan sekolah akademi IT dan pusat Sains, Inovasi dan Tamadun Islam, yang mana anak-anak belajar di sini, gurunya menggunakan baju astronot. Dan anak-anaknya belajar menggunakan VR, virtual reality, yang mana anak-anak ini akan berasa berada di bulan, di matahari. Dan juga kami punya software mereka berada di Mekah, di Madinah. Jadi ini kita melahirkan anak-anak di masa depan, 50 tahun, 100 tahun masa depan. Dan yang lain kami mempunyai College Islam di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Di kawasan masjid? Dalam masjid itu sendiri. Soalnya di zaman kegemilangan Islam, di mana universiti,
masjid mestinya. Ya, betul. Jadi alhamdulillah. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa inisiatif yang dilakukan oleh Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ini memberikan satu dimensi ataupun perspektif yang sangat berbeza. Bukan sahaja sekadar tempat untuk kita menunaikan solat dan mendengar ceramah, tetapi juga sebagai pusat keilmuan agama pelbagai bidang. Kita nak tahu juga bagaimana tercetusnya ilham ataupun idea untuk melebarkan dari segi ilmu di masjid itu sendiri. Ya, alhamdulillah apabila Masjid Bandaraya diresmikan pada tahun 2000, kita telah melangkah pada tahun 2001 di mana kita mewujudkan sekolah pendidikan dan juga kita membawa ATM Bank Islam pada tahun 2001 ke masjid. Soalnya kita memanfaatkan robot-robot mesin-mesin ini jadi ejen pendakwah kita, bukan hanya di depan mimbar atau di ceramah-ceramah. Soalnya ini adalah konsep rahmatan lil alamin yang kita terjemahkan, yang diwariskan Rasulullah SAW kepada kita sesuai dengan zaman ini, kemudahan yang ada, IT-nya dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat manfaatkan ini, akan nampaklah potensi sebenar masjid sebagaimana di zaman Rasulullah. Masjid itu adalah tempat membangun, membela dan memperkasakan syiar dan umat Islam, dunia dan akhirat. Jadi tak ada pecahan, tak ada perpisahan dunia dan akhirat di zaman Rasulullah SAW dalam menjadikan masjid potensi pemain utama di dalam arus pembangunan negara. Datuk, kalau kita melihat kepada gambar-gambar yang dikongsikan juga, ini juga antara menjadi tempat tumpuan lah ya kepada pelancong-pelancong yang datang, orang luar yang datang ke Sabah. Dan ini pastinya sesuatu yang sangat membanggakan kerana bercerita mengenai daya tarikan masjid. Itu yang utama. Dan ada banyak tarikan yang lain juga yang diberikan. Saya tertarik kepada perkataan Datuk tadi. Di zaman kegemilangan Islam, masjid ini adalah kekuatannya. Jadi itu antara inspirasi untuk menjadikan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ini seperti mana sekarang, Datuk? Ya, alhamdulillah. Memang itu yang rujukan kita sebenarnya, yaitu sirah perjuangan Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, yang pertama dibina adalah masjid. Jadi masjid adalah satu institusi utama yang membangun dan menterbiah dan mewujudkan peradaban tamadun umat Islam yang masa lampau, dan sepatutnya di hari ini kesinambungan itu kita teruskan. Soalnya kesinambungan ini sudah agak terencat sebabkan cara perspektif kita melihat masjid sudah tersasar jauh daripada sirah perjuangan Rasulullah SAW, di mana di zaman Rasulullah SAW di masjid tempat ekonomi, tempat bersilaturahim, tempat membela para asnab. Rasulullah SAW membayar utang juga di masjid. Melayan tamu bukan Islam di masjid. Jadi di masjid itu tempat membangun umat dunia dan akhirat. Jadi ini adalah penting kepada kita. Masjid ini perlu dikembalikan fungsinya sebagaimana di zaman Rasulullah SAW agar menjadi main player di dalam masyarakat, di dalam pembangunan negara. Soalnya kalau kita lihat masjid hari ini ibarat kalau berlakon di backstage atau hanya penonton, bukan jadi player, bukan jadi pelakon utama. Sedangkan institusi masjid di dalam dua rukun Islam, yaitu rukun solat, perlu ada tempat solat berjemaah, yaitu masjid, tempat membangun umat. Dalam konsep hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ini perlu kepada kita menterjemahkan balik kejayaan konsep yang dibangun Rasulullah sesuai dengan masa ini, dengan konsep inovatif, progresif, kreatif, dan futuristik. Soalnya masjid kita sudah 60 tahun sejak merdeka. 60 tahun ke depan 120 tahun. Bagaimana masjid kita? Jadi perlu ada satu perancangan masa depan 50-100 tahun akan datang untuk mencorakkan bahwa masjid ini adalah satu pusat pembangunan umat dunia dan akhirat. Ya, insya-Allah. Dan bila kita dengar, kita rasa keterujaan itu kan, apatah lagi mereka penduduk-penduduk di Sabah sebenarnya yang menerima manfaat daripada Masjid Bandaraya tersebut. Datuk, sedikit harapan Datuk sebenarnya bagaimana lagi untuk kita melihat masjid ini bukan sekadar tempat untuk mengimarahkan antara umat, tetapi sebagai pusat ilmuwan dalam setiap bidang ilmu. Ya, alhamdulillah kami syukur pada Allah SWT di Masjid Bandaraya sudah dapat menterjemahkan dalam bidang pendidikan yang mempunyai 7 buah sekolah. Dalam bidang ekonomi kita mempunyai 40 kedai restoran, kios di masjid itu sendiri untuk menampung kos pengurusan masjid. Soalnya masjid kami adalah masjid mandiri yang berdikari dalam kami mencari dana untuk membangun masjid. Dan juga kita mempunyai program
asnab 3 fasa. Tiap Jumaat kita bagi makan 100-200 orang asnab dan bagi sedekah. Di fasa kedua kita ada kelas menjahit dan memasak untuk para asnab. Yang sudah pandai memasak kita bagi alat peralatan memasak, yang pandai menjahit kita bagi mesin jahit. Dan di fasa ketiga kita bagi asnab ini berniaga di masjid secara percuma. Bukan seperti 40 kedai gerai yang bayar sewa. Mereka ini saja percuma. Jadi dengan ini kita dapat mengangkat martabat para asnab untuk sama-sama membangun di masjid sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Datuk, sebenarnya banyak sangat soalan kami nak tanyakan ni. Teruja dengan apa yang dibawakan, dikongsikan dari Sabah ini. Tapi mungkin masa sikit mencemburui. Sedikitlah harapan kepada semua sebagai penerima anugerah Maulid Rasul pada tahun ini dan juga dalam usaha untuk mengangkat kembali martabat masjid ke tempat yang sepatutnya, Datuk. Ya, syukur kehadirat Allah SWT. Harapan kita ya sebagai kita umat Islam, pertama yang meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah SWT dan mengikuti sirah perjuangan sunnah Rasulullah SAW, dan sesuai dengan masa kini dan masa depan perlu kita mempunyai perancangan strategik, inovatif, kreatif, futuristik. Soalnya kita akan melangkah ke depan untuk 50-100 tahun akan datang. Jadi perlu menyediakan platform untuk anak-anak generasi masa depan. Kalau kita harapkan yang tua-tua ini sudah tidak ada potensinya ke depan. Tapi anak-anak yang hidup 50 tahun, 70 tahun ke depan ini adalah anak-anak matahari terbit yang perlu kita perlengkapkan dengan ilmu pendidikan, dan hati mereka berada di masjid, otaknya teknologi yang tinggi seperti di Jerman. Seimbang, seiring. Kita doakan agar ia dapat direalisasikan bukan sahaja di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, tapi di semua masjid di seluruh negara. Sokong. Dan semoga menjadi inspirasi lah kepada kalian semua. Datuk, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Datuk, bersama kami hari ini. Esok selamat kembali pulang ke Sabah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.